Sejuk kaki lah pula ya. Orang tua. Itulah, tapi kalau boleh orang tua tak ada. Ha? Jangan. Oh. Mati terus kan. Okey, jom. Tu. Dah tahulah tu. Okeylah tu. Tak ada yang sesat ke sana. I just come in and out. Okey je. Alah, buka sikit. Say something. Meraihkan kehadiran jemaah. Jadi regular kita dah tak ni je, kita direct je terus. Jangan. Jangan. Hormat tetamu. They are our guest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya kasihi Dr. Robiah dan para jemaah semua. Alhamdulillah, kita berada dalam majlis ilmu Darul Jannah hari ini dengan tajuk memburu berkah dalam ibadah. Keberkahan dalam Ibadah. Quite satu tajuk yang very mind-boggling, yang perlu critical analysis, yang saya rasa memang very sesuai dengan Dr. Robiah. InsyaAllah. Because ceramah-ceramah kuliah yang sebelum ni lebih kepada syariah, lebih kepada tadabbur, lebih kepada sirah, you know that. Jadi saya memang rasa excited sebenarnya bila first selalu dengar dekat lainlah, dekat YouTube ke TV, tapi bila dengar personally masa the first kuliah dekat Malaya, saya rasa this is a very good ceramah motivator, because actually addressing issues semasa yang memang kita memerlukan pimpinan, memerlukan nasihat, and also banyak benda yang kita perlu nak tanya sebenarnya, yang kita tidak ada tempat ataupun the right person ataupun the right time, the right time, the right place, nak tanya the right soalan. Tapi janganlah tanya banyak sangat kan. Jadinya I think it's sesuai. Jadi sebenarnya kuliah kita ialah pukul 10 pagi. Walaupun the first version of the poster ni 10.30 kita dah edit, tapi mungkin tak terlepas pandang pun. Gitu. So silakan. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi muslimah, pengurusi majlis lah. Okey. Yang membuka majlis kita. Kalau boleh kita memang nak galakkan semua jawatankuasa itu biasa pegang mic. Biasa sapa orang, supaya kita merasa jemaah yang hadir itu sentiasa diraihkan. Jadi ucapan selamat datang, selamat berjumpa, mudah-mudahan kita panjang umur. Ini merupakan satu daripada proses untuk merasa dekat dengan jemaah. Tidak kita tak nak jemaah kata kita sombong, ataupun kita nak jemaah kata kita tak mesra. Jadi kita nak, kalau boleh masuk ke masjid ini, sebelum itu saya tengok dia punya aircon ni satu pun tak ada yang hijau. Agak-agak hidup tak? Tak buka. Dapat satu ke dua ke hijau tak apalah. Dia dah mula rasa stuffy sebab orang dah ramai. Saya tekanan darah rendah, jadi cepat dapat mengesan. Cukup udara ke tak cukup udara. Itu yang saya perhati kata-kata itu. Jalan ke tidak aircon sebab tak nampak hijaunya. Aku minta maaf banyak. Okey, clear? Boleh kot.
Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Ilahi kerana kita dipilih berada di tempat satu majlis yang sangat Allah sayang, sangat Allah suka, dan dihantar malaikat sebagai pemerhati, sebagai pencatat. Tidak ada majlis di dunia ini yang paling Allah suka selain majlis ilmu. Mudah-mudahan kita angkat alhamdulillahirabbil alamin kerana Allah memilih kita untuk berada dalam majlis ini pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pada hari-hari seterusnya juga kita angkatkan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi tanda kita rindu kepada baginda dan akhirnya mengharapkan syafaat dan akhirnya layak masuk ke syurga bersama baginda, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesihatan, kelapangan untuk terus mengamalikan ilmu-ilmu yang kita tuntut, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi pada Jawatan atas jemputan untuk kita berkongsi sedikit lagi kemahiran dan ilmu, kerana kekuatan yang nak kita bangun bukan sekadar dapat ilmu, tetapi ilmu itu mampu untuk mengubah pemikiran kita, mengubah perasaan kita dan mengubah tindakan kita. Sebab itu hari ini bercakap tentang, saya nampak ada saudara kita belakang seorang, terima kasih banyak, neman yang kami lah. Nah, jadi sebab itu kalau orang perempuan seramai mana pun dia tak layak jadi imam. Tapi kalau orang lelaki dia seorang pun dia kena jadi imam, kita jadi makmum. Itu hebatnya darjat yang dibekalkan oleh Allah pada yang namanya lelaki. Jadi di pagi yang mulia ini kita minta dengan Allah supaya Allah izinkan kita untuk melihat sedikit siapa kita. Maknanya kita kata nak bercakap tentang apa itu, sebab tajuknya yang saya bekalkan ialah memburu berkah dalam ibadah. Jadi kita nak faham dulu dua perkataan yang sangat biasa, tetapi kadang-kadang kita rasa macam dah tahu, tapi banyak lagi perkara-perkara yang kadang-kadang kita rasa macam belum selesai. Katalah kita perkataan berkah dan perkataan ibadah. Kalau yang kita kata apa itu ibadah? Kalau kita anggap ibadah itu adalah, kalau kita kata mengikut anggapan, tanggapan, kepahaman secara umum, kita katakan kalau ibadah itu pastilah solat, pastilah puasa, pastilah haji dan umrah dan segalanya. Dan kalau kita juga mengambil kira, silakan ambil tempat yang mana-mana sesuai, mana suka. Okay. Kalau boleh tak ada tinggal ruang yang kosong di dekat kita. Ini satu daripada keberkahan dalam, ini keberkahan dalam majlis ilmu. Artinya tidak ada yang kosong di sebelah kita, kerana bila kosong ada yang lain duduk. Orang lain yang duduk tu biasanya yang tak berkenan kita. Yang tak berkenan kita maknanya dia akan ganggu kita. Ganggu pikiran kita, ganggu perasaan kita. Sebab itu never have the empty space unless. Ini kita kata peraturan-peraturan. Jadi kalau boleh kita nak, sebab itu kita kata menjaga saf itu satu dari keberkahan. Jadi menjaga susun atur dalam majlis ilmu itu juga merupakan satu yang kita kata tertib. Bila tertib itu walaupun tak buat apa-apa, tapi tertib itu menentukan hujung setiap ibadah itu diterima. Semua rukun Allah letak tertib di bawahnya. Apa sebab tertib? Sebab nak bagi ikut adab, ikut peraturan dan meraih keberkahan. Sebab itu kalau dalam majlis ilmu, kalau ada kosong di depan lah kita boleh apa? Kerana lebih dekat dengan penceramahnya, itu juga menambah keberkahan. Jangan kita rasa kita senang-senang duduk seorang-seorang. Lega sangat. Kita diiringi, kita dikelilingi oleh tetamu-tetamu yang tidak dijemput untuk hadir. Okey, itu salah satulah. Kalau saya dalam kuliah saya pun di mana-mana, masa di kampus pun saya akan perhati tak ada nak lompong-lompong kosong. Sebab saya tak nak dekat dengan benda-benda tak cantik. Saya nak dekat dengan orang. Okey, selalunya sebab itu saya kalau yang kosong di depan tu cucu pindah. Sebab kalau tidak orang lain duduk. Okey. Okey, jadi sekali lagi terima kasih atas
usaha majlis ini. Jalan tak ekornya? Oh, mati balik layang. Mati ekornya. Apa udara bagi pada kita? On lempat-empat saya. Tadi on tapi mati dah. Itulah dia mati. Maknanya sama ada. Okey, rumah baru lah katakan. Okey dah. Okey, insyaAllah. Macam mana? Oh, itulah. Oh, gitu. Okey, boleh sikit. Tu ada 2 lampu dah nyala. Kuning tu tak nyala? Nyala? Okey. Kita mencuba yang terbaik sebab tempat ini tempat terbaik, masjidnya masjid tercantik dan kemudahan-kemudahannya sangat complicated ataupun kita kata sangat lengkap kita kata. Okey. Jadi kita nak ambil kira balik apa yang kita faham tentang ibadah. Kalau kita buat ibadah, katalah kita kata solat contohnya. Apa perasaan yang mengiringi solat kita? Adakah solat itu membuat kita rasa sangat teruja? Adakah solat itu membuat kita bertambah dekat dengan Allah? Ataukah adakah solat itu saya saja letih, lenguh? Okay? Kenapa tak tahajud? Payah rajanya nak bangun tengah malam. Saya bolehlah tahajud sekali, 2 kali seminggu ke contohnya. Dan biasanya kalau kita tak nampak teruja dalam membuat ibadah. Teruja maknanya apa? Rasa bahagia. Ini yang kita paling bimbang. Kerana bila disebut ibadat, kita kata alamak, rasa macam tak seronok, rasa macam saja-saja. Tak apa bunyi yang kita dengar, tapi kita lapor pada orang ni supaya dia tak jadi apa-apa. Okey. Jadi kita nak bangun balik kekuatan pertama yang dimaksudkan dengan ibadah tu apa? Yang dimaksud dengan berkah tu apa? Mengapa ini menjadi satu daripada fokus? Sebab itu kita kata kita ada umur, betul? Bulan sudah kita bercakap pasal umur, betul ke? Bukan. Betul. Saya dah tunjuk dah tip ni. Kalau yang datang bulan sudah, belum. Okey. Mengapa kita nak utamakan apa itu ibadah dan apa itu berkah? Kerana umur kita sangat terhad. Sebab itu Nabi pesan, umat aku ni umurnya paling pendek dan saiznya paling kecil. Ini kekuatan. Kalau kita kata keberkahan di zaman dia terpusing ya. Is it okay? Tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Mudah-mudahan bunyinya. Sebab ini pemanjang kepada dakwah. Jadi bila pemanjang kita tidak ada lebih ramai lagi yang dapat rezekinya. Okey. Jadi kalau kita contoh kalau kita ambil sirah, ketika negara Sabak, tahu apa negara Sabak? Negeri Sabak. Negeri yang diperintah oleh Raja para perempuan. Siapa namanya? Ratu Balkis. Maknanya kekuatan itu semasa sudah bertukar negara itu menjadi negara yang musyrik, bukan lagi negara beriman. Kalau mengikut sirah yang ditulis, semasa Sabak berada dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat dengan Allah dulu, maka keberkahan yang Allah limpahkan pada 2 kebun sahaja. Pada 2 kebun saja, kebunnya berbuah sangat lebat, sangat cantik, sangat besar. Sehingga kita kata kalau nak petik buah tu tak payah panggil orang tukang petik. Maka wanita-wanita boleh junjung bakul ni, boleh lalu je bawah pokok tu.
lintas di bawah pokok, buahnya akan gugur. Nak tunjukkan banyaknya, nak tunjukkan cantiknya. Dan kalau kita kata bijirin-bijirin itu, biji-bijian seperti gandum. Okey. Kita tengok gandum besar mana? Halus berseberah kan? Zaman negara Sabak, ini saya nak sebagai contoh berkah tadi. Masa negara Sabak dalam keadaan beriman, biji gandum itu sebesar biji kurma. You bayangkan macam mana. Dan buah delima itu, buah delima kalau sebiji boleh makan satu keluarga. Bayangkan besar mana buahnya. Ini kekuatan-kekuatan. Ataupun kita kata maknanya satu saat di mana Allah limpahkan. Apabila mereka bertukar menjadi negara yang memusuhi Allah, ataupun kita kata musyrik, akhirnya biji gandum jadi tak maaf banyak. Oh, nak betul ikon. Okay. Tak apa percubaan kan. Jadi gangguan-gangguan itu satu-satu daripada hadiah dari Allah. Jadi jangan anggap ujian itu atau gangguan itu sebagai menyulitkan. Okay, sebab dia nak bagi kita lebih sempurna. Okey. Lebih bahagia. Maka mengapa kita bercakap tentang, maka berkah merupakan satu keadaan, satu kesempatan, satu situasi di mana Allah memberikan limpahan, okey, sama ada dalam rezeki dalam bentuk material, diberi limpahan kasih sayang yang melimpah, diberikan ketenangan, kelapangan yang tidak berhujung. Okey. Kadang-kadang kita lepas solat kita rasa sesak nafas juga, betul? Kita rasa kepala kusut juga, betul? Ni kalau kita kata dalam solat paling banyak perkataan yang kita sebut apa? Allahu Akbar. Antara perkataan yang paling banyak. Tapi apa yang muncul dalam karakter kita bila kita sebut Allahu Akbar? Kita sebut banyak di mulut, tapi tak turun ke hati. Boleh nampak? Allahu Akbar kita bila habis solat kita rasa siapa besar? Kita besar ke Allah besar? Saya cakap ibu, dengar sini cakap ibu. Siapa nak dengar lagi cakap? Contoh kita kata kita besar. Kita majikan. Lepas solat, kan saya bosnya, kan saya yang nak kena sign. Artinya kita rasa ada yang kita jadi besar. Sedangkan kita dah ulang perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya siapa besar? Allah Maha besar. Sebab itu ada istilah cakapnya besar. Kita Masya Allah. Jadi sekali lagi ini nak menunjukkan apa yang kita baca Allahu Akbar dalam solat itu tidak membawa kita merasa Allah sangat besar dan kita kecil. Ini contoh hilang berkah. Sebab itu walaupun orang tu lebam dahinya banyak sujud, tapi akhlaknya sakit. Faham? Yang sombong dia, yang sakit hati dia, yang marah dia, yang rasa besar dia, yang tunjuk pandai dia, betul? Yang hina kita dia, itu kita kata. Jadi maknanya kita kata Allahu Akbar itu tidak membuahkan apa-apa. Tidak membuahkan apa. Kita dengan anak kita berkata-kata kita besar, betul? Mak ni, betul? Cakap mak tak nak dengar. Padahal bukan semua cakap mak tu betul. Nampak tak? Jadi kita bawa besar tu dalam diri kita. Ini satu tanda yang kita, ya, amalan kita tak berkah tadi. Perkataan Allahu Akbar tadi tidak tumbuh dalam diri kita. Jadi nak jadi humble, nak jadi rendah hati, nak jadi tak sombong, nak jadi tak kedekut, nak jadi hormat orang tu rendah benar, sikit sangat. Walaupun dia kaki masjid ke, kaki ibadah ke, kaki solat ke, Quran ke, kaki tahfiz ke. Nampak tak? Ini yang kita bimbang. Sebab kita ketakut, kita cari ilmu, tapi tak nampak berkahnya. Okay, kenapa saya pilih tajuk ini? Sebab kita nak kalau boleh buat sikit tapi berkah. Jadi berkah tu bukannya bekal orang kahwin bagi kita bawa balik itu. Itu pun itu pun berkah juga kan. Itu istilah orang Jawa je tu, berkah tu contoh. Jadi kita ingat itu berkah dah. Maknanya sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Katalah kalau keberkahan itu mesti memberi, pertama bagi kita tenang, bagi kita lapang, bagi kita bahagia, bagi kita
Senang hati, itu kekuatan pertama. Tapi lagi kita solat, ini sebagai kaunselor. Okay? Ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Doktor, saya dah solat, saya dah tahajud, saya dah baca Quran, saya dah baca terjemahan, saya dah baca tafsir, tapi saya kelang kabut juga. Faham tak? Saya dah doa macam-macam. Saya dah buat macam-macam. Saya dah jumpa itu, jumpa ini, buat itu, doa ini. Apa sebab tak nampak? Apa sebab tak jadi? Apa sebab saya tak nampak juga lapang? Apa sebab saya tak dapat juga tenang? Ini satu, maknanya berdasarkan pengalaman-pengalaman ini. Maknanya kita kata saya bukan tak solat, saya bukan tak ngaji, saya baca Quran tak tiap hari. Tapi muka saya, kita tengok muka orang yang ibadah tu lah. Kadang-kadang lagi ibadah lagi sikit nak senyum, lagi sikit nak memberi, lagi sikit nak cakap orang. Memang bercakap tu, diam tu lebih baik, betul. Tapi kalau sampai tak bercakap, masalah tak? Sebab satu daripada sebab menyebabkan kita tercampak ke neraka bila kamu banyak bercakap. Tapi bercakap yang mana? Cakap yang sia-sia, bercakap yang tidak mendekatkan orang itu atau kita kepada Allah, silakan. Ni kekuatan yang nak dibangun. Tak boleh bergaul banyak. Jadi kita kata, kau tak bergaul macam mana pula? Tapi jangan banyak. Kita pula habis semua WhatsApp. Habis satu Subang Jaya ada dalam handphone kita. Contoh. Betul? Jadi maknanya jangan kawan banyak sangat, jangan cakap banyak sangat, jangan pergi rayau banyak sangat. Ini kesempatan-kesempatan. Kenapa? Dia akan menghilangkan berkah kita. Cakap benda banyak tak cantik. Sebab itu muka kita ni bergantung pada apa yang ada dalam kepala kita. Kalau kita tengok muka orang yang susah senyum, bukan keturunan. Saya memang keturunan. Okey. Tak, bukan keturunan. Kerana dia sebab nak ketawa, nak nangis, itu arahan siapa? Arahannya Allah. Kita tak boleh ketawa seorang-seorang, tak boleh ketawa. Saya nak ketawa, tahu tak? Boleh, tak boleh. Saya nak nangis, tak boleh. Kerana itu adalah perintahnya Allah, walaupun kita yang buat. Maka kita nak bangun balik orang yang tenang, orang yang lapang, orang yang rendah hati, itu orang yang sebahagian dari tanda-tanda keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam amalnya, keberkahan dalam pergaulannya. Ada orang lama tak jumpa kawan, tapi orang tu cari kawan dia. Saya dah lama puas cari, barulah ni jumpa. Agak-agak kawan yang macam mana tu agak yang cari kita sampai mati-matian. Contohnya, mestilah kawan yang pernah merasa kebaikan-kebaikan kita. Kawan yang pernah boleh buat sirah tentang saya. Oh, dia tu begini. Betul? Tapi ada orang kata, itu classmate saya dulu. Putus kat situ je. Maknanya dia hanya tahu tapi belum bersahabat. Okay? Tapi kalau orang yang kata, oh dia tu gini. Itu maknanya kita dah banyak jasa dengan dia. Kita dah banyak ibadah dengan dia, ataupun itu dia perkataan ibadah yang kita nak betulkan lagi sekali lagi. Jadi kita nampak dulu berkah. Sebab itu kita kata kita buat apa pun yang nak cari ialah keberkahan. Bukan nak buat je. Tak payah minta, ya Allah itu Tuhan, terima solat aku, ya Allah. Ya Allah Tuhan, terima ibadah kami pagi ini, ya Allah, ya Allah Tuhan ku. Jadikan apa yang kami sedekahkan ini sebagai satu daripada yang terbaik untuk mendapat keberkahan darimu. Yang masuk duit kat tabung tu, kalau mukanya masam, letih. Sebab bendanya dibuat tu macam baik, tapi belum tak diiring dengan hati, tak diiring dengan perasaan, dan tak diiring dengan doa. Sebab itu kenapa kita kata doa itu senjata. Kalau orang ada senjata, dia bahagia tak kalau berjalan? Agak-agak lah. Dia paling sikit dia rasa memang selamat. Sebab itu doa itu merupakan tali terpenting untuk kita pergi mana-mana. Tapi yang banyak terjadi, kita rasa tak selamat. Kasut luar tu pun tak selamat. Betul? Contoh, kenapa banyak tak selamat yang kita rasa dibandingkan dengan selamat? Nampak tak? Ini disebabkan ibadah-ibadah kita tak serah 100% dengan Allah. Kita tak letak betul-betul, ya Allah terima tahajud aku, ya Allah terima taubat aku, ya Allah. Sebab ini kekuatan, mesti minta Allah terima. Ya Allah, aku nak pergi masjid, ya Allah terima ibadah ini, ya Allah.
Berapa orang yang doa? Ya Allah, aku nak tambah ilmu ya Allah. Jadikan aku lebih baik dengan ilmu ini ya Allah. Jadikanlah aku lebih dekat dengan ilmu ini. Rezeki yang berkah, rezeki yang boleh membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Yang kedekut jadi tak kedekut, yang sombong jadi mesra. Sebab itu Pak Domi sekali lagi bercakap, berkenalan dan membangun kekuatan. Kita nak merasa pertama kita nak bahagia, dia nak bahagia. Siapa tak nak bahagia? Angkat tangan. Gila, betul? Orang gila paling bahagia. Terus sebab itu gelak aja dia. Okay. Sebab itu pengalaman Umi di Hospital Tanjung Rambutan 8 pagi sampai 8 malam. Kita paling senang hati sebab di dalam tu jumpa orang senang hati. Ada apa tengok kami ni? Yang masak sendiri, yang ngemas sendiri, yang berkebun sendiri, yang buat jahitan sendiri, yang menyulam sendiri. Tak ada beza macam kita pun. Okey, kalau kita tak menyemak di atas belakangnya. Okey, sebab itu kita kata walaupun dia gila kita kata, tapi ada keberkahan-keberkahan. Dia dapat tenang, dapat lapang, dapat kekuatan. Dia digezet gila oleh doktor je. Okay, salah seorang daripada yang penghuni yang sudah digezetkan 100% gila. Okay, kita tak tahu berkah ini mungkin doa mak ayah kita. Jangan lupa kita dapat apa yang kita ada ni adalah berkat daripada doa mak ayah kita. Kalau kita tak doa keberkatan untuk anak-anak kita tak dapat tenang macam kita. Saya tak adalah banyak sangat ibadah, tapi rasa lega, rasa lapang, senang tolong orang. Okey. Dia mungkin kata saya pun tak banyak berdoa katanya, tapi doa mak ayah dia dulu, atuk dia dulu. Nampak? Sebab itu kita kata hubungan mencari jurai keturunan itu penting sangat. Rasulullah sangat mengutamakan nasab-nasab ni supaya kita tahu kita dapat doa yang kemapa. Bayangkan kalau kita teringat cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di satu tempat Nabi Khidir tegakkan satu dinding yang sudah nak runtuh. Okay? Tapi Nabi Musa tanya, ada apa yang kau sibuk ni? Dinding ni dah reput dah ni. Yang akhirnya kata, kamu hak ni je, tak payah ikut aku lagi dah. Dah 3 kali. Rupanya di bawah itu ada harta anak yatim yang anak tu belum dewasa. Harta tu bukan harta ayah dia pun. Harta datuk-datuk, nenek-nenek yang sudah 7 keturunan. Boleh nampak macam mana mereka masih dapat jurai keturunan itu. Aku nak bagi pada cucu aku di jurai-jurai yang ke-7. Bayangkan yang kita nak kata berkah itu, rezeki yang berkah tadi. Berkahnya yang dibuat oleh datuk sebelum ni. Sebab itu kita nak meninggalkan rezeki pada anak-anak, pastikan rezekinya rezeki yang berkah tadi. Baru dapat manfaat. Kalau tidak rezeki itu entah ke mana pergi. Okey. Jadi sekali lagi kita kata kenapa kita utamakan ibadah dan berkah? Kerana umur kita panjang ke pendek? Berapa panjang umurnya? Paling panjang berapa? Saya ada tip ni, saja nak tunjuk je. Okay. Ini tip umur kita panggil. Tip umur dia dari angka 1 sampai angka 100. Okay. Ini panjang ni. Kalau di rumah pakai tip baju tu lah, tip jahit tu. Boleh? Okay. Maknanya angka 1, sebab kita nak beritahu kenapa Rasulullah kata umur umat aku pendek. Nabi 63 tahun. Maknanya daripada kalau kita ambil sirah kematian, di umur 40 kita dah sekali loceng kematian berbunyi. Hoi, kamu nak mati dah weh, get ready or not? Kemudian berbunyi lagi sekali loceng kematian kita di umur 50. Kemudian berbunyi sekali lagi di umur 60 dan akhir sekali berbunyi sekali lagi di umur 70. Sampai loceng kematian hanya berbunyi 4 kali. Okay, 4 kali. Jadi umur 40 jangan terang-tang-tang. Baru 40, life start at 40, life begin at 40. Hati-hati yo. Jadi bermakna kemungkinan mati yang umat Rasulullah bermula dari umur 40. Tapi COVID-19 sudah membuktikan bahawa yang mati sebelum 40 pun. Okay.
Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Maka apa yang saya nak tunjuk, mengapa kita rasa memburu keberkahan ini sangat penting, mengapa kenapa memastikan ibadah-ibadah ini penting, kerana disebabkan umur kita yang pendek. Okey. Siapa ada birthday bulan ini? Siapa sambut birthday? Umur berapa? Yang ke berapa? Yang ke 58. Okey, minta maaf banyak. 58. Okey. Panjang ke pendek tu? Okey, kalau kita mula dari tahun 1, daripada umur 1 tahun, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 58. Okey. Okey. Anda sudah berjalan selama ini. Anda sudah berjalan hidupnya sepanjang ini. Okey? Tinggal banyak ke pendek? Agak-agaknya nak minta dengan Allah sampai umur berapa? Boleh minta ke tak boleh minta? Selamat panjang umur. Happy birthday to you. Apa yang kita minta? Selamat panjang umur. Jadi kita nak tentukan kita nak mati umur berapa agak-agak. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Kita tak tahu Allah jangkakan umur kita berapa, okey? Tapi kita berhak minta. Sama juga kita berhak mati husnul khatimah. Sama juga berhak kita nak dapat syurga Firdaus. Sama juga kita nak dapat rezeki yang melimpah ruah, nak dapat kesihatan. Semua kena minta. Allah kata sombong sangat, tak nak minta. Okey? Siapa tak minta sombong. Sebab minta, doa itu merupakan sebahagian daripada kekuatan. Doa itu merupakan tali, sebab itu senjata. Siapa tinggal dia tak ada senjata, kena empuk orang je. Okey sayang, balik pada umur 58. Artinya anda sudah dalam perjalanan panjang ini, dah lebih separuh. Betul? Nak agak-agak nak mati umur berapa? Ini soalan cepu emas. Ini nak bagi cepat ingat supaya mengejar berkah dan juga amal tadi. Agak-agak tembak je lah, bukan hukum gantung. Tekan nak sampai 100. Berapa? Tak ada orang umur kita ni tak ada makan macam-macam. Dia tak sampai 100 dah. Berapa agak? Tembak je lah. Nak berapa? Nak tengok cucu. 70. Okey. Yang sudah pergi, yang sudah habis, yang sudah hilang, umur yang sudah tak ada lagi, umur yang sudah kita pakai dah lebih separuh. 58 tahun. Betul? Dan pemilik bercita-cita nak dapat umur sampai tadi 70. Okey. Ni dia. Okey. Yang dah dipakai banyak ni. Banyak ke sikit? Berkah ke tak? Bagus ke tak? Meragam ke tak dalam umur ini? Nampak tak? Walaupun Allah, apa Nabi kata, Allah tak tengok permulaan, Allah tengok hujung. Tetapi permulaan kita dah panjang ni. It's very long already. Jadi masa kecil, masa remaja, masa meragam-meragam, masa loncat-loncat, masa macam-macam ni, masa bercinta, masa kan, masa rumah tangga, baru kahwin, perang dunia, deng sampai ada anak. Betul? Bermakna sejauh mana, banyak mana berkah yang kita ada, banyak mana kebaikan yang kita ada. Banyak ke sikit? Sikit. Meragamnya banyak. Maka sekali lagi, jadikan setiap kali hari lahir ialah hari kita membaca balik bahawa aku sudah menggunakan umur yang sangat panjang untuk tidak dekat dengan Allah, untuk banyak melawan Allah. Walaupun kita dah bertaubat, tak ada masalah. Sebab itu taubat tu sangat mahal. Jangan anggap taubat tu alah bila sempat. Jangan. Kalau boleh setiap hari. Kerana kita sudah melalui umur yang Allah bagi 58. Sudah habis. Tak ada lagi dah. Nak menyesal ke tak menyesal. Yang tinggal sampai umur 70. Banyak ke sedikit? Sangat-sangat sedikit.
Kejarlah. Tinggal yang ini pun kalau Allah benarkan kita sampai 70. Okey? Kalau Allah benarkan 60 aja. Allah benarkan 63 macam Rasulullah. Lagi sikit. Ni je lagi umur anda. Okey. Kalau 70, okey ada sikit ruang lagi banyak ni. Yang habis berapa? Panjang. Yang tinggal berapa? Sikit. Ini yang kita kena sedar. Minta maaflah kita buat amali supaya kita benar-benar sedar bahawa aku di dunia ni tinggal sikit je lagi masa. Ini pun kalau Allah izin. Kalau Allah tak izin, bermakna kita ada lagi sikit. Sebab itu yang sampai 60 tu sikit ataupun kita kata kebanyakannya 50, 60, 70 tu sikit, 80 lagi sikit, 90 lagi jarang-jarang walaupun ada. Jadi tadi puan tak sampai 70. Jadi maknanya ada sikit je lagi. Pendek je dibandingkan yang sudah habis. Kesedaran inilah yang kita nak angkat bahawa umur aku tak panjang. Jadi bila aku ada umur yang pendek ini, maka aku nak gunakan dia betul-betul untuk baiki ibadah. Betul-betul nak baiki ibadah dan betul-betul umur yang sikit ni aku nak dapat yang ibadahnya berkah. Boleh nampak? Ini yang Umi bawa. Kenapa bawa tip ni? Supaya kita perasan. Kita perasan umur sangatlah sikit. Katalah kalau banding dengan Umi dah 71. Nak minta dengan Allah kata 80. Banyak mana lagi ada? Kot lah dapat 80. Kau tak dapat? Maka ada umur yang pendek. Dah habis berapa banyak? Dah habis banyak. Jadi tak ada lagi happy birthday. Selamat panjang umur. Jadi kita nak berkat umur dan berkat ibadah. Sebab tempoh yang kita ada sangatlah kecil. Ini kesedaran penting yang harus kita ingat bahawa kita tidak boleh lagi nak gelak lama-lama, nak ronda panjang-panjang, nak makan banyak-banyak, nak cakap sembang panjang-panjang. Kerana umur yang kita ada sangatlah kecil. Puan berapa umur sekarang puan? Saja tanya orang kata, don't ask my age. How young you are? Berapa agak-agak? 70 berapa? 72? 3. 73. Bayangkan tinggal berapa? Kita buka balik tip kita. Okey. Kalau 70, janganlah segan. Kita bersyukur dapat lintas 70. Depa-depa ni belum tahu. Okey. Okey. 73 agak-agak puan nak sampai berapa agak-agak? Agak-agak lah kalau boleh memilih. Nak minta ke Allah berapa? Ini benda baru yang kita kena belajar. Kena minta nak hidup berapa lama. Sama juga kita minta rezeki. Sama juga kita minta anak. Sama juga kita minta apa impian yang kita nak. Sebab di umur ini impian tak banyak. Okay? Tapi penyesalan sangat banyak. Dulu aku begini, dulu begini. Zaman Umi sekolah semua pakai skirt. Tak jumpa kain tu. Bayangkan. Tudung lagi tak jumpa. Sebab sekolahnya sekolah sekular. Itu je lah sekolah yang ada. Bayangkan. Nak menyesal ke? Ya Allah. Tak payah ke depannya lagi. Jadi kalau 73, Puan nak berapa? Nak sampai? Bukan. Saya tanya ni. Semua orang nak sihat. Saya tanya. Okay. Agak-agak kalau dia beri pilihan. 80. Okay. Tak salah. Minta je. Sebut je. Okay. Jadi 74 nak jumpa 80 lagi pendek. Artinya no time waste. Tak ada lagi masa nak diguna yang bukan ibadah. Tidak lagi masa yang nak diguna bukan berkah. Okey? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab semua orang ada talian hayatnya masing-masing. Jadi sukat-sukat lah kalau dah 50 maknanya dah separuh. Ada lagi separuh. Kalau dah 60 dah tinggal 1/3, dah 70 lagi sikit. Sebab tak ada yang sampai 100.
Yang ada 70, 60. Betul? Maka kita katakan talian hayat yang kita nak dengan menyedari ini. Okey, dengan menyedari bahawa masa kita sangatlah banyak ke sikit? Sikit. Masa tu nak gelak, masa tu nak makan, masa tu nak jalan, masa tu nak tengok cucu, masa tu nak sembang kawan, masa tu nak balas WhatsApp. Banyak tak kerjanya? Banyak weh. Masa tu nak cari makanan kegemaran. Yang masak lagi setengah mati. Nak masak A, B, C, D, E. Dapat makan telur mata rebah sudah. Contoh sebab aku tak nak buang masa terlalu lama hanya nak makan. Makannya 2 suap je kot, sesenduk aja lagi. Okey? Tapi nak beria-ria, nak asam pedas, nak sambal tumis, nak ikan kering kasam, nak ikan boleh nampak kita menjaga selera. Tak salah jaga selera, betul? Tapi jangan berlebihan. Jaga selera kan jaga badan. Siapa yang jaga selera bermakna dia sedang merosakkan badannya. Kerana bukan semua yang selera suka sesuai untuk badan. Jadi umur-umur 70, 60 lebih ni dah umur-umur pilih-pilih. Makannya pilih-pilih, tak ikut lagi selera. Sebab itu tak payah lagi nak pergi dinner di hotel yang makanannya sebaris sepanjang hotel. Betul? Ini. Oh, pening oh. Okey. Tak payah lagi nak pergi high tea. Oh. Banyak kuih kan dan nak rugi tengok orang tu makan. Sedap gitu. Jom try. Sedap tu. Jom try. Oh, mati kata kita. Okey, artinya kita jangan lagi bukanlah kata jangan bersosial. Teruk doktor ni orang kampung. Betul. Sama juga pergi ke Nuri, tak payah tengok panjangnya hidang orang tu. Apa yang baik untuk kita? Mungkin makannya tak banyak tapi makannya baik untuk badan. Daripada makan banyak tapi tak baik untuk badan, hanya baik untuk selera. Ini kekuatan-kekuatan. Jadi jelas mengapa kita perlu membaiki ibadah kita dan mengapa kita perlu mencari, menjaganya supaya ibadah itu jatuh menjadi ibadah yang berkah. Okey, nampak? Tak kira lu umur berapa, tapi setiap orang mesti kata bila sambut hari lahir, ya Allah ya Tuhanku, aku dah berjalan 70 tahun dah, aku berjalan dah 50 tahun dah, ya Allah, aku nak jalan mana lagi? Aku nak buat apa lagi? Jadi artinya kita ada satu garis stop yang nak menunjukkan bahawa kita sangat sayang dengan umur yang ada, umur yang tersisa. Kita tak tahu yang kita minta itu Allah bagi ke tak? Kerana kita tahu umur itu datangnya dari Allah. Mati itu tiba-tiba dan tak pernah kirim salam, tak pernah bagi tahu, tak kira sakit ataupun sehat, tak kira kita berjalan tak berjalan, tak kira kita tidur atau tak tidur. Bermakna rahsia kematian yang Allah bagi itu untuk kita buat persediaan sampai tarikh terakhir. Sebab itu Sayyidina Uthman kata, ya Allah ya Tuhanku, andainya hari terakhir aku sampai, tolong jadikan aku boleh beramal amalan yang paling kamu suka. Okey? Amalan yang paling membuat aku dekat denganmu. Amalan-amalan yang membuat aku bila dijemput dalam keadaan aman, tenteram, damai. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okey? Sebab itu kita kata mencari keberkahan itu sangat-sangat diutamakan. Jadi mari kita tengok, kita kata dalam Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, kita kata kalau apa yang pertama, apa yang dikatakan ibadah, apa yang dikatakan berkah. Kalau kita kata melihat daripada Al-Quran dan Sunnah, kita kata al-barakah. Kita pernah dengar al-barakah artinya berkat. Apa maksud di situ? Apa yang kita buat itu berkembang. Kalau berniaga, berniaganya maju. Kalau tanam pokok-pokoknya subur. Kalau apa lagi? Artinya bila berkembang secara fizikal, atau berkembang secara emosi, atau berkembang secara spiritual.
Okey, ada orang bila makin tua mukanya makin kecil. Betul? Tulangnya memang kecil lah sebab kita dah osteoporosis, betul. Tapi jangan sekali bila tulang tu kecil, muka pun kecil. Minggu sudah melawat seorang kawan pada mak Umi masa di kampung. Dah jadi besar ini mukanya, halus. Badannya sudah jadi kecil sangat. Okey. Maknanya kita kata yang berkata berkembang, pertama kita nak fizikal ni memang Allah yang urus. Okey, tapi kita kena jagalah. Makan apa boleh kurus, makan apa boleh gemuk. Siapa kata kurus cantik? Kat tangan. Mati-matian nak kurus. Betul? Abang kan ini kurus, udah jadi 4 tulang je berjalan. Letih. Jadi sekali lagi kurus gemuk itu kerja kita ke kerja Allah? Hati-hati, kita rasa kalau makan ini garanti kurus, tak kurus juga. Kerana gemuk kurus itu bergantung pada apa yang kita makan. Maka sekali lagi kalau kita kata berkembang, barakah itu artinya berkembang. Berkembang makna semangat, boleh kita kata emosi kita, fizikal mungkin tak. Okey. Tapi kalau berkembang passionnya, wah, nak passion ini, passion ini, passion ini, passion ini. Allah. Dah umur 60-70 ni rasa tak payah beli baju baru dah. Nak beli lagi. Mana boleh. Ada duit pension, belilah. Bila lagi nak merasa passion dia. Itu pun berkembang juga. Berkembang nafsunya. Jadi berkah makna yang berkembang apa? Berkembang imannya, berkembang keyakinannya, berkembang ibadahnya, berkembang kebaikannya, berkembang rasa yakinnya dengan Allah, berkembangnya rasa dekatnya dengan akhirat, berkembang rasa rindu dengan syurga, berkembang rasa rindu dengan Rasulullah. Ini yang kita kata berkah. Bulan sudah selawat kulu kilir tapi tak juga rasa cinta, tak juga rasa rindu. Sebab apa? Tak kembang. Perasaan itu tak berkembang. Tapi kita dengan anak kita, dengan cucu kita, kembang semanjang. Betul? Mana bukan kekuatan. Kita kata kita ada dua dalam badan kita, ada nafsu, ada iman yang mengurusnya. Jadi kalau badan kita, tubuh kita diurus oleh iman, maka kita dia bawa dekat kepada Allah. Nak buat benda yang Allah suka. Nak buat benda yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Membuat benda yang membuat orang senang, Allah pun senang. Jadi sekali lagi, orang yang mencari keberkahan, orang yang memikir tentang apa Allah kata, bukan apa manusia kata. Ini kekuatan. Sebab itu dalam pertemuan kemarin kita bercakap tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bawa ayat itu sampai kita mati. Sebab itu kematian husnul khatimah bila mampu mengucap la ilaha illallah. Sebab itu dua kalimah syahadah itu merupakan satu daripada kunci untuk kita menjaga apa itu amal, apa itu keberkahan. Okey? Jadi kita kata apa itu keberkahan? Keberkahan maknanya dia berkembang. Kalau dapat ilmu kita sampaikan. Tadi kita mau belajar, kami ambil belajar noneng. Cerita dengan kawan sebelah. Cerita dalam WhatsApp. Rupanya begini. Tadi doktor tunjuk ada tip, takutnya. Sebab dah rasa umur tinggal sikit, tak rasa pun. Baru teringat nak mati, baru terasa birthday itu bukan nak potong kek. Nak potong nafsu makan, ya Allah. Contoh bolehlah kalau dah tradisi nak potong kek, tapi doanya apa? Tidak ada lagi happy birthday-nya, betul? Doanya dalam ya Allah itu aku berkah ke umur mak aku ni yang begini, jadikan dia dekat dengan iman, dekat dengan kebaikan, lebih baik, lebih lembut, lebih santun. Kita tengok orangnya, kalau makin ada orang makin tua makin garang, mulutnya makin banyak nyanyi ya Rabbi ya Tuhan. Jadi dari sekarang belajar simpan perkataan, jangan banyak-banyak sangat. Elok Allah bagi suruh pakai mask. Ini latihan untuk diam, latihan untuk tak banyak cakap. Tapi jangan tak bercakap langsung, jadi wajah jadi lain. Okey, artinya ada masa untuk ketawa, ada masa untuk berbual, tapi tidaklah bercakap benda-benda yang membuat orang lain luka. Selalu orang tua ni dia cakap apa ndak. Orang tua buat macam mana? Okey.
Sebab itu kalau semakin tua makin banyak benda baca benda baik-baik. Jadi tak keluarlah benda-benda meragam. Kalau tidak menambah apa-apa ilmu, sebab itu untung kita terjemahan Al-Qurannya dalam bahasa Melayu. Faham tak faham, boleh buat tak boleh buat, baca. Kerana dengan membaca itu dia singgah dalam kepala. Singgah dalam kepala menyebabkan kita tidak terlalu banyak lancar sangat bercakap. Tahu tak sakit hati tak nak menerangkan sakit hati je. Okey. Jadi kalau boleh jangan siang bagi hari itu dapat benda sakit hati hari itu sekarang tak boleh. Simpan dulu bagi dia jadi tapai. Okey. Lepas lama sikit kemarin dulu yang awak cakap tu saya rasa macam tersinggung lah sikit. Boleh tak cakap? Jangan cakap masa itu. Ngamuk kita. Contoh, mampu atau tidak kita menahan kemarahan, mampu atau tidak kita menjadikan bahawa yang tak cantik itu simpan dulu, jangan terus lantun. Okay, kemarin ada seorang bertanya, jemaah bertanya, doktor macam mana nak elak tersinggung dengan anak-anak? Macam mana nak elak tersinggung dengan anak-anak? Anak tak balik. Tersinggung anak tak balas WhatsApp, tersinggung anak tak angkat call, tersinggung mati terus kita. Kita orang tua weh. Ini yang tua lah, yang muda-muda tu okeylah muda. Latih diri tidak mudah sangat tersinggung. Anaknya tak balik tu, ya Allah. Jiran saya anaknya tiga kahwin serentak. Apa jadi? Hilang serentak, tak bingung rumah kosong. Itu kononnya nak bagi mudah, bagi senang. Betul ke tak? Memanglah nampak secara fizikalnya senang. Kahwin tiga-tiga, kenuri sekali, susah sekali, nonek, renyah sekali. Tapi ya Allah doktor tak sangka. Rumah renovate sampai habis tanah. Bilik ni. Akhirnya tingkap tak buka. Lansir pun tak buka. Sebab apa? Kami dah duduk bawah aja doktor. Sebab rumahnya jadi sangat sunyi. Kapan lagi kalau tak dinyanyikan Al-Quran, tak dinyanyikan zikir, tak dinyanyikan apa-apa. Sebab itu kita orang tua jadi muka lagi kecil. Kalau duduk dalam rumah yang terus dibalut oleh kesunyian. Sunyi, ya Allah, mak seseorang tu tahu. Kamu ni mak seseorang. Jangan ulang kat anak banyak mak seseorang. Sebab mati seorang, get ready lah. Boleh tak? Sebab anaknya sekarang anak yang paling sibuk. Zaman membuat anak sangat sibuk. Anak tak angkat call, agaknya tak ada bateri. Betul. Anak tak balas WhatsApp, anaknya sibuk. Betul. Anak lambat balik, banyak overtime. Sebab banyak overdo, overdone, overspend. Betul. Overacting, overthinking, banyak over ni. Betul. Akhirnya terlupa yang dia tak balik rumah mak dia. Contoh. Jadi kalau boleh, bayangkan kalau mak tersinggung, anak jatuh jadi anak apa? Anak durhaka. Jangan main-main, tak pasal-pasal hantar saham ke anak. Jadi janganlah kata apa saya lambat sangat balik, apa saya lama tak balik, pasal apa tak balik-balik, pasal apa tak telefon, pasal apa tak angkat phone. Oh, benar jadi polis trafik. Kan polis trafik tanya macam-macam kan kalau tahan orang. Okey, maka sekali lagi kita nak bangun dah jelas tak? Kita setiap kali birthday maknanya kita sudah hilang banyak waktu. Setiap kali birthday kita minta Allah beri keberkatan umur. Sebab itu kena minta, ya Allah kalau boleh aku ni naklah sampai tongkat dunia. Oh tak juga. Okey. Tak ada yang 100 tahun. Kalau Nabi Nuh kata 900 lebih tahun, maknanya kita tak ada zaman anak apa umat Rasulullah tak ada. Jelas takat ini minat masuk ke dalam kepala. Kemana pun kita pergi di umur ini, jangan cari benda yang tak cantik. Don't waste. Nak tengok cerita Korea ke cerita apa ke, tak payah lagi dah. Sebab dia tak menghantar kita ke mana-mana kecuali ke neraka. Okey, ini yang kita paling takut. Ceritanya bagus, jalan ceritanya bagus, tapi yang ceritanya tak bagus. Saya bukan tengok orangnya, bukan tengok skirtnya, bukan tengok pahanya, bukan tengok kakinya, tengok ceritanya. Sama ke tak sama?
Itu juga bendanya. Jangan kata doktor ni anti TV lah kot. Bukan anti, tengoklah yang baik-baik sebab umur dah panjang, tinggal sikit. Takut tengah mati tengok Hindustan, tengah mati tengok Korea. Okay? Anak kita seorang nak buat apa lagi? Kau tak ada TV mati lah kita. Ada juga orang tu cakap gitu. Doktor tak boleh tengok TV pun. Tak payahlah tengok Quran je lah. Oh mati rimah kami. Duduk rumah panjang hari. Oh boleh nampak? Siapa rasa rimah duduk rumah dia? Siapa rasa tak seronok duduk rumah? Oleh kerana masa yang dah terbuang banyak-banyak tu kita di luar rumah. Orang bekerja 60 baru duduk rumah kot. Okay? Yang pencen 60, lepas 60 baru rasa duduk rumah. Itu pun boring ke? Nampak? Kalau dia tak faham ni, kalau dia faham ini, Allah bagi you sampai 60 kamu kerja, bawah makin dia kerja untuk orang. Bila kamu nak kerja untuk diri kamu? Work for others, tapi now you work for yourself. Siapa kata tak seronok pencen? Saya tak nak pencen cepat-cepat. Kan nak buat apa kat rumah? Rugi duit dapat. Itu tandanya apa? Orang yang cinta dunianya jauh lebih daripada cinta akhirat. Kalau boleh dulu dah cantik dah. Pencen berapa? 55. Kita tengah sihat terang-tantang, boleh pergi masjid lagi, boleh urusan masjid lagi. Ini dah 60. Jalan beratur langkah. Dah tak berapa ingat pun. Apa lagi jalan ke masjid pun tak ingat. Macam mana? Takut lagi, letih lagi. Contoh, tolong fikirkan setiap kali hari lahir, bermakna Allah dah beritahu kamu dah hilang banyak ini, maka kamu ada balance banyak ini, maka apa yang kita nak minta, apa yang kita nak baiki ibadah untuk dapat namanya berkah. Tahu tadi apa kita kata berkah tadi apa? Iaitu kita kata bertambah-tambah. Bukan saja bertambah rezekinya, bertambah lapangnya, bertambah sehatnya, bertambah bahagianya, bertambah baiknya, bertambah santunnya, bertambah ibadahnya, bertambah baca Qurannya, bertambah dermanya, bertambah sedekahnya. Ini yang maksud bertambah, bukan bertambah berat badan. Duduk rumah buat apa lagi? Makan dan makan dan makan. Tak salah makan, tapi jangan hidup untuk makan. Kau nak jaga kesihatan, jaga. Nak jaga kulit, jaga. Tak ada masalah. Tapi di samping jaga kulit, di samping jaga kurus gemuk, tolong juga jaga kita nak berjumpa Allah. Maka kita kata tadi, kalau Imam Nawawi kata berkah ialah kebaikan yang banyak. Sepanjang selepas di umur 54 tahun saya punya birthday, saya nak menambah amalan kebaikan-kebaikan saya. Nak buat yang baik sahaja. Kemudian kita kata, dan apa yang kita kata, kebaikan yang kita tambah itu abadi. Apa maksud abadi? Terus menerus. Sebab itu perlu buat secara istiqamah. Buat dengan sabar, buat dengan ikhlas, dan akhirnya buat dengan rasa syukur. Alhamdulillah kita dapat hidup lebih dari 70 tahun. Jadi orang yang mensyukuri hidupnya, maksudnya apa? Orang yang merasa mahalnya, ya Allah, Allah bagi sampai lepas 70 ni bahagia, ya Allah. Bahagianya dengan Allah itu banyak-banyak balik nak jumpa Allah. Jadi semua usaha yang dia buat, usahanya dia akan jumpa Allah. Dia nak jumpa Allah, dia ingat Allah. Ini yang kita katakan bahagia yang berpanjangan, banyak dan abadi. Ini yang kita kata berkah. Kalau kita bagi sedekah tapi perutnya ngok-ngak, okey? Faham ngok-ngak? Okay. Katalah buah mangganya dah berbuah, dia di tengah petik, lalulah sahabat kita. Ya Allah, aku tengah petik mangga, nak bagi, minta satu ke dua ke, sebiji dua, itu istilah kan. Allah, ambillah dalam bakul, dipilih pula yang gemuk-gemuk, yang cantik-cantik. Faham tak? Ini nak jaga ni berkah buah mangga yang kita tanam.
Balut setengah mati semua. Betul? Kenapa balut? Okay. Hati-hati balut. Ya Allah, aku balut untuk cari, untuk lindung. Ya Allah, Engkau pelindungnya, tapi aku balut juga nak bagi secara amalnya, secara usahanya. Ini ikhtiar aku, ya Allah, yang lindungnya Engkau. Jadi bila dapat petik mangga, orang sampai dia ambil yang cantik, apa hati kita? Ngok-ngak tak? Ngok-ngak. Akhirnya sedekah tu jadi ke tak jadi? Bagi ke tak bagi? Bagi tapi tak jadi ibadah. Kita nak dia jadi ibadah, dan kita nak ibadah itu berkah. Berkah tu kamu bagi dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan bahagia. Betul? Tapi kalau ngok-ngak juga ujungnya sia-sia. Nah, ini sebagai contoh nak bagi mudah konsep. Okay, apa yang kita kata berkah, artinya kita tak memberinya dengan lapang dada dan rasa bahagianya berkekalan, atau biar Menawi kata abadi. Abadi itu kita bagi itu bahagia sangat. Mana lagi dapat bahagia ke memberi itu bahagia? Siapa lebih suka? Nak terima ke nak memberi? Mana lebih bahagia? Menerima ke memberi? Kalau tanya orang muda, garanti yang mana bahagia? Yang terima lah bahagia. Jadi maknanya yang ada sini umurnya dah umur syurga. Okay. Udah terbau wangi-wangi syurga. Okay. Sebab kita kata yang memberi susah nak dapat bahagia memberi. Kita kalau boleh nak terima je, oh terima kasih, panjang terima kasihnya. Okay. Tapi nak memberi kadang-kadang sombong, kadang-kadang masam, kadang-kadang tak seronok, kadang-kadang pandang hina kat orang yang kita beri. Okay. Kalau tepi jalan orang jual keropok kat tepi parking tu misalnya, nak beli salah, tak beli salah, kesian orang tua ni. Nak dak akhirnya beli terpaksa. Apa jadi ujungnya? Tak dapat apa-apa. Ni yang kita akhirnya umur tadi terbuang sia-sia. Sebab itu Allah kata sedekah itu bukan banyaknya, tapi apa? Ikhlasnya, lapang dadanya, seronoknya. Berapa orang sedekah seronok? Tak semua. Sebab itu kalau tabung masjid atau tabung-tabung yang diedah, okay, kalau boleh nak cari yang paling kecil, belok sana, belok sini. Ni pos ni. Letih weh. Apa sebab? Sangat sulit untuk bahagia memberi. Kalau nak beri sikit. Tak nak banyak. Sedangkan nak masuk syurganya apa? Syurganya syurga Firdaus. Ya Allah, tak malu ke dengan Allah? Syurga Firdaus tu untuk semua nabi-nabi, para anbiya, awliya, segala benda. Kita nabi bukan, ulama bukan, naknya Firdaus. Ni yang kita nak seimbangkan. Aku nak tempat terbaik, maka mestilah membuat dengan yang paling baik. Kau nak bagi yang paling cantik, kalau kuih yang paling sedap, kalau baju yang paling cantik. Okay? Artinya sekali lagi kita nak kata, macam mana nak bersihkan hati kita supaya ibadah itu jadi diterima Allah, dan kita dapat nikmat namanya bahagia, yang namanya berkah. Sebab itu setengah-setengah ulama kata, kamu jangan sebut apa yang kamu dah buat dengan siapa-siapa pun. Mak dah jaga kamu dari 2 jari, faham tak? Macam ini mak buat, kamu buat mak. Loh. Itu mak punya mulut. Itu kalau boleh jangan keluar dari mulut kita. Mak yang tak sekolah, atau mak yang tak ngaji, mak yang ikut nafsu. I'm giving so much, but this much you give me. Wah, jangan. Okay, akhirnya ibadahnya tak ada, berkahnya hilang. Okay, jelas apa dia berkah? Bermakna dari hari ini apa saja yang kita buatlah dengan rasa lapang dada, dengan rasa tenang dan bahagia. Budak-budak datang nak raya, makcik nak datang raya. Kamu nak masuk ke dok?
Kamu nak masuk kau nak dapat duit raya je. Leceh lah nak layan budak-budak. Ada tak hati-hati kita begitu? Ada. Allah mak budak-budak lah pula. Bagi sini envelope cepat. Budak terbuka envelope depan gate kita, campak balik. Faham tak? Budak-budak mana tahu adabnya, sebab kita tak ajar dia. Dapat duit ni cakap terima kasih, doakan orang yang bagi. Sebab itu kena masuk. Kita pula rimah kalau orang besar lekas-lekas buka gate. Tapi kalau budak kita lepas aja. Sebab rasa apa? Tak rasa nikmat tadi tu. Jadi memberi tu rasa, ya Allah, budak-budak je kot. Pakai cawan plastik je pun. Pakai sirap je pun. Usah nak alas pun, usah nak cawan cantik pun. Kuih pun yang ala kadar je lah. Tak payah, ni budak-budak. Hati-hati ni. Ini mudahlah kita bulan Ramadan selepas dibersihkan Allah. Betul? Nak dapat syurga, ya Allah, Lailatul Qadar, tapi ujungnya ala kadar. Apa sebab? Ini yang bila kita kata, bila Imam Munakati kata bahagia atau berkah itu, kamu bahagia. Kamu bahagia buat. Tapi nak sambut budak-budak, budak-budak pahalanya bagus sebab dia tak ada dosa banyak. Sikit pun kita beri, berkahnya besar. Kita pula memberi, mukanya karat. Maaflah makcik, tak ada orang. Macam budak tu nak kena gendong. Okay. Jadi kita pula meramal, budak ni dah duk raya je, bukan nak raya pun. Akhirnya budak tak kenal kita. Walaupun anak-anak di kawasan itu tak kenal kita. Sebab apa? Layannya tak cantik. Sebab itu ada budak-budak main depan rumah, kalau ada cokodok ke yang belum habis goreng pisang ke apa ke, bagi. Nah ni makcik ada kuah, ada kuah, ada kuih-kuih ni sedapnya. Ini tak payah. Tak payahnya lebih banyak dari bagi. Dia nampak? Maka di situ kita kata kita tidak merasa bahawa ibadah dan berkah itu merupakan bahan yang kita sedang buru sekarang. Jadi kita memburu berkah dan memburu ibadah. Okey, jelas apa dia ibadah? Okey. Kemudian kita katakan ibadah itu kita faham bukan sekadar apa yang diperlukan untuk fardu ain kita. Okey, katalah sekarang puan-puan sempat pergi ke masjid. Masjid ni pergi datang ke majlis ilmu, ibadah ke bukan? Ibadah. Tapi kalau tak diamalkan, masih tidak jumpa namanya berkah. Dibandingkan dengan ibu-ibu yang di rumah, yang memasak untuk anak, nak hantar anak sekolah, nak ambil sekolah, urus rumah, agak-agak itu ibadah ke bukan? Ibadah ke dah? Maka sekali lagi jangan limitkan, ataupun kita kata orang-orang sekular selalu memberi limit bahawa ibadah itu solat, puasa, haji, Mekah, Minidah yang lain tu bukan. Ini kita, sebab itu kata ada, bila kita ada ungkapan, Allah, bukan ibadah kamu yang membuat kamu masuk syurga, bukan solat kamu yang membuat kamu masuk syurga. Memang ada ayatnya begitu, tetapi bagi kita bayangkan kita nak dapat hadiah dari Allah, tapi tak solat contohnya lah. Kan memang ada ayat Quran, bukan solat kamu yang menjanjikan kamu masuk syurga, tapi adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Betul? Jadi kalau orang sekular mentafsirkannya, Allah, kau ingat solat lebam-lebam dari itu garanti masuk syurga? Wah, ramai suami yang hina isteri dengan ayat-ayat macam tu. Tak payah tonggak-tonggak solat, syurga kamu tu kat aku. Kalau aku tak izin, tak merasa kau syurga. Letih. Macam dia pegang kunci. Okay. Dia pun tak jumpa syurga, nak jumpa bawa kita. Sebab itu bila suami yang tidak taat dengan Allah, jangan reda. Jangan reda. Okay. Kerana itu menyebabkan kita sakit. Kita dalam keadaan sakit. Okay. Ni kekuatan-kekuatan. Dan sebab itu kita kena belajar. Kita mesti ada ilmunya. Ada ilmu. Kalau tak ada, kalau ibadah tanpa ilmu, kosong. Aku tak akan terima ibadah-ibadah yang tidak diikuti dengan ilmu.
Sama tadi kita kata Allahu Akbar, tapi Allah tak pernah besar. Kita tak pernah rasa Allah itu besar. Kita balik-balik rasa kita besar. Kami AJK. AJK besar ke dok? Tapi kadang-kadang ada yang berlagak besar. Dia rasa jemaah tu kecil, dia besar. Contoh, di mana pun, maknanya di rumah kita ke, di jiran ke, dalam masyarakat ke, ada orang dia rasa besar. Dan dia nak berkelakuan besar. Walaupun dia orang ibadah. Dia nak cakap, dia mesti dengar. Saya tak cakap apa-apa, siapa yang buat? Kenapa tak cakap ke saya dulu? Kenapa tak bincang dengan saya? Masya Allah. Macam besar benar. Tapi solatnya Allahu Akbar. Suami selalu dia rasa besar dengan isteri. Betul? Memanglah isteri itu orang nombor 2, tapi nombor 2 yang menentukan kamu layak ke syurga ataupun tidak. Betul ke tidak? Sebab itu pilihannya pertama yang beriman itu nombor 1. Yang cantik itu, kalaupun disenaraikan cantik itu dulu, kaya itu dulu, keturunan itu dulu, tapi letak beriman itu nombor 4. Tapi orang yang memilih beriman itu akan menyebabkan dia mudah masuk syurga. Okey? Yang pilih cantik setengah mati sampai tua nak jaga dia. Pensan. Saya pergi facial. Saya pergi. Tak salah pergi. Tapi bukan tujuannya tak nak tua. Anti-aging. Pakai krem ini anti-aging. Betul perkataan anti-aging? Betul ke tak betul? Itu Yahudi ciptakan. Anti-aging. Mana boleh anti-aging? Siapa boleh tahan umur? Tak ada siapa-siapa boleh tahan. Sebab umur bukan miliknya bukan miliknya kita. Jadi sebab itu tadi minta nak sampai 80. Betul? Peganglah itu. Ya Allah, itu aku izinkan aku. Aku dulu banyak meragam, ya Allah. Zaman muda aku huru-hara, ya Allah. Sebab itu bila Sayyidina Umar setiap kali menangis solat, dia menangis. Nabi kata, kenapa kamu nangis lagi? Kan kamu dah janjikan kamu layak masuk syurga. Aku sedang teringat aku bunuh anak aku sendiri. Nampak tak? Maknanya kenangan masa silam itu boleh menarik kita balik nak jadi lebih baik atau nak jadi lebih mengagam. Sebab itu kena sedar, ya Allah, umur aku Allah bagi banyak ni je lagi. Aku nak minta banyak ni, aku dah ada 54, jadi nak minta jadi 60 ke jadi 80 tadi. Mana ada lagi 10-15 tahun. Ya Allah, jadikanlah belen-belen ini, ya Allah. Kalau Umi kata, ya Allah, itu angka kamu izinkan aku dapat 70, ya Allah. Lepas 70, jadikanlah akhir-akhir ini akhir umur yang paling berkah. Bila kita berimpian begitu, maka kita mencari ruang, pilih-pilih. Bukan pergi sebarang, bukan ikut sebarang, bukan menghadiri sebarang. Sebarang maknanya ikut je. Jom pergi, jom makan, jom melancong, jom. Kita semak balik. Okey? Pergi negara mana pun jenazahnya kena bawa balik, betul? Kalau mati. Sebab umur tadi apa? Umur 40 loceng bunyi, umur 50 loceng bunyi, umur 60 loceng bunyi, umur 60 loceng bunyi. Jangan act sangat walaupun muda. Di umur 40 loceng dah bunyi dah. Kamu akan mati. Jadi kalau nak pergi melancong di umur 70, 80 bukan salah. Saya bukan kata jangan pergi. Tapi kena ingat balik bahawa kemana negara pun yang kamu pergi, jenazahnya kena bawa balik. Kecuali ke Mekah Madinah. Jadi Mekah Madinah adalah tempat yang paling mudah untuk kita melancong, kerana mayat tak payah bawa balik. Contoh. Sebab nak bawa jenazah bawa balik senang ke susah? Sangat susah dan sangat mahal. Sepupu meninggal di China, 5 hari baru diurus mana rupa jenazah tu. Kemudian pakai coffin tu, pakai kayu yang besar tu, kayu Cina umpamanya tu. Nak masuk ke dalam perut kapal terbang. Satu kapal terbang tu perut masuk ke kotak tu je, contohnya. Nak dekat seminggu baru sampai ke sini. Bayangkan. Sebab sangat susah. Dia meninggalnya, sakitnya hari Khamis, Jumaat meninggal, Sabtu cuti, Ahad cuti, hari Senin baru boleh urus. Tapi mesti dibawa balik. Ini contoh. Maka sekali lagi di umur, sebab kita dah tahu loceng bunyi tadi berapa? 70 dah tak bunyi dah. Dah kira dah tak ada warning dah. Bermakna di umur 70 itu kamu dah boleh dijemput any time, anywhere.
Tidak bermakna 60 terrelax je. Okey lah tau. Tak juga. Itu sebab ditunjuk tip tadi. Maknanya walaupun umur 50, 60, 70 tetap masih tinggal yang panjang ke pendek? Pendek. Okey, jelas. Maka kita kata dah faham apa nama berkah. Kalau buat kerja tapi kita tak gembira, maknanya apa? Kita tak lapang, maknanya apa? Tak berkah. Tak berkah mungkin sebabkan tidak ikhlas, mungkin tidak sabar, mungkin tidak apa? Qanaah, whatever lah. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Kita kata kalaulah kita pegang pendapat sekular yang mengatakan bukan solat kamu, bukan ibadah kamu yang buatkan kamu masuk syurga, tetapi disebabkan kasih sayang Allah. Agak-agaklah yang tak taat Allah, tak agak-agak dapat tak agaknya kasih sayang Allah. Ni kekuatan. Sebab itu sekali lagi memang kalau ada lah orang cakap, alah, you ingat solat kau je boleh bagi kau boleh masuk syurga. Memang tak boleh menjamin masuk syurga. Tetapi solat itu menjadi tanda yang kita semakin dekat dengan Allah. Kita akur dengan Allah. Kita tunjuk kita taat dengan Allah. Bermakna ibadah walaupun tidak menjamin kita masuk syurga, tetapi dia sudah memberi jalan untuk Allah bagi kita. Boleh nampak? Dan sebab ayat ini dijual di mana-mana, akhirnya orang tak solat tak ada apa-apa, orang tak ibadah tak ada apa-apa, orang tak sedekah tak ada apa-apa. Letih ya, nak berperang dengan orang-orang yang bercanggah dengan kita. Maka kekuatan yang kita nak bangun bermakna kalau tidak ibadah, okey, kalau tidak ibadah, macam mana agaknya nak dapat redha Allah? Macam mana agaknya nak mengaku dengan Allah, aku ni hamba-Mu? Oleh sebab itu sekali lagi, ibadah merupakan titian jaminan untuk kita dekat dengan Allah dengan harapan. Ni doa tadi datang. Ya, doa tu sangat penting. Ya Allah Tuhanku, aku dah buat ABCD, terima ya Allah. Aku dah tahajud, terima ya Allah. Aku dah sedekah, terima ya Allah. Okey, sebab kita tak tahu apa yang menjamin, tapi dah dikatakan rahmat Allah yang membolehin kita masuk syurga. Maka ibadah yang tadi kita kata yang kita buat adalah kunci untuk meraih belas kasihan, apa benda perhatian dari Allah. Jadi jangan percaya bukan ibadah menyebabkan masuk syurga, jadi tak payah ibadah. Bukan solat menyebabkan masuk syurga, tak payah solat. Jangan. Ini yang dipegang oleh orang-orang muda ni. Kalau ustaz ke apa salah sebut saja, sekarang dah pakai TikTok kan, pendek. Ada yang jelas, ada yang tak jelas. Harubi aku kita. Anak kita terpancing. Okey? Ini kekuatan. Sebab itu kita kena kuat. Kita kena tahu, kita kena tenang, okey? Maka kita kata kita nak bahagia sebab satu daripada proses satu daripada proses untuk meraih apa yang namanya kekuatan, apa yang namanya ibadah. Apa yang kita maksud dengan ibadah? Yang puan faham? Okey. Tanya je lah, bukan salah pun. Apa yang puan faham? Buat baik. Okey, lain. Yang dapat pahala, lain. Redha Allah, lain. Yang syukur. Okey. Jadi sekali lagi kalau kita kata ibadah, mana kita kata tadi kita kata memburu berkah, kita kata kita nak pamerkan. Ibadah kita ialah proses kita mempamerkan diri kita kepada Allah. Ibadah ialah proses mempamerkan diri kita kepada Allah. Pertama dengan niat, kedua dengan perkataan, ketiga dengan perbuatan, keempat dengan amalan harian. Ini kekuatan-kekuatan. Macam mana kita nak pamerkan yang kita ada Allah, yang kita taat Allah kalau tak ada ibadah? Boleh nampak? Jadi sekali lagi, setiap kali ibadah, tolong rasakan bahawa Allah tengok kita. Sebab itu ihsan tu merasa melihat Allah atau dilihat Allah.
Sebab itu kita kata yang paling penting dijaga ialah niat. Apa niat kita buat, dapat ujungnya baik atau ujungnya meragam. Sebab niat ni bergantung pada ujung, bergantung juga pada proses. Okey, sama tadi kalau kita sedekah tapi duitnya dari duit yang haram, tu makna apa? Modalnya salah, maka prosesnya dapat rezekinya salah, maka perbuatan sedekahnya juga meragam, tertolak. Jangan kata tak apa, saya bagi untuk masjid, menang loteri bagi kat masjid. Ya Rabbi, okay, boleh tak bagi? Tak apalah, kita bagi, salahnya. Hati-hati, sebab dia tidak belajar apa yang namanya kalau benda yang baik itu. Okay, yang baik, sebab itu riba. Kita kata hari ini kita banyak terperangkap dengan riba yang tersembunyi. Kita tak perasan. Syirik yang tersembunyi, tak perasan. Okay? Ini yang kita paling takut, yang kita harus menambah ilmu banyak-banyak. Macam mana kita kata syirik yang tersembunyi? Yang paling senang, ya Allah, nasib baik awak datang, ya Rabbi. Kalau awak tak datang, tak tahulah saya macam mana. Apa di dalamnya? Allahnya hilang. Yang ada siapa? Bantuan dari manusia. Sedangkan semua bantuan itu datangnya dari Allah. Okey, ataupun kata orang datang bagi apa-apa kat kita kan, ya Allah syukur alhamdulillah. Awak teringat nak bagi saya pula tengah susah pula, ya Allah. Memang antuk suruh bantal. Allahnya ada tak? Allahnya ada tak di situ? Sebab itu bila kata-kata orang itu yang menjadikan kamu dapat pertolongan, orang itu yang menjadikan kamu dibantu kesusahan, tapi tidak dikait langsung dengan Allah, letih. Syukur alhamdulillah, ya Allah, Allah gerakkan hati awak nak bagi pinjam kat saya. Mudah-mudahan awak lagi rezeki, lagi berkah lagi. Itu kekuatannya. Okay? Semua gerak. Sebab itu kita kata ibadah maknanya apa yang kamu sebut, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, maknanya dalam bentuk perbuatan, dan apa yang terdetik dalam hati. Terdetik dalam hati mungkin belum buat, tapi dah terniat, ya aku nak ajak dia lah pergi masjid hari ni. Belum WhatsApp lagi pun, belum tanya lagi apa, itu maknanya sudah terdetik nak buat baik. Jadi kita kata ibadah ialah apa sahaja perkataan, perbuatan, ingatan, jiwa atau hati yang nak buat kebaikan hanya kerana Allah. Ini kekuatan kita ni banyak berubah kerana orang. Kenapa tolong dia? Dulu dia tolong saya. Masa saya susah dia tolong saya. Lah ni dia susah, saya patut tolong dia. Betul ke salah? Kita buat kerana siapa? Kerana ini yang kita tergelincir ni. Okay? Dulu kan aku tolong hang, kenapa hang tak hari ni tak nak tolong aku? Aduh, tak guna punya kawan. Kita empuk dia. Allah entah mana-mana tu. Kalau Allah tak pilih dia untuk bantu kita, walaupun kita bantu dia, Allah datangkan apa? Bantuan dari tempat lain. Allah tutup satu kebaikan untuk kita, Allah buka 2-3 kebaikan lagi di tempat lain. Katalah suri rumah yang anaknya kecil tak dapat pergi masjid hari ini. Okay? Dia tertutup keberkahan atau ilmu, apa kita kata kesempatan bagi kita untuk ilmu. Tapi di rumah dia jaga anak, masak, gemas. Betul? Urus anak, dan dibuat kerana Allah, bukan sebagai tanggungjawab saja. Okay? Dibuat kerana Allah, mencari redha Allah. Itu amal ke bukan? Ibadah ke bukan? Tetap ibadah. Dengan syarat, tahu tak, saya penat satu hari suntuk jaga anak-anak awak, tahu? Wah, suami balik kena empuk. Awak nak tukar pampers anak pun susah sangat. Udah dapat pahala semeja, buang semeja balik. Ini bila kata kamu tidak jadi ibadah bila tidak ada ilmu. Sebab itu mesti cari ilmu. Bela anak tu ibadah, sapu rumah tu ibadah, masak itu ibadah.
Mak letih masak, makan kat pergi atas meja. Orang yang ibadah pertama tak jemu, orang yang ibadah tak sakit hati, orang yang ibadah tidak minta perhatian, orang ibadah tidak rasa penat sebab dia sedang ibadah. Penatnya yang Allah suka, penat kerana mengurus rumah tangga, penat kerana cari rezeki, penat kerana buat baik, penat kerana menahan diri daripada kesulitan-kesulitan ataupun dosa-dosa. Penat-penat itu penat yang Allah angkat untuk jadi masuk syurga. Ni nak datang sini susah, jam lah, apalah itu. Penat itu penat yang Allah terima, penat yang Allah bayar dengan pahala. Jadi tak boleh hujan macam mana? Macam mana nak pergi masjid hujan? Baru hujan je. Padahal ada kereta kot. Contoh kan. Minta maaf lah kita tak dapat pergi sebab hujan. Hujan tu berkah ke bukan? Hujan tu rahmat ke bukan? Hujan tu siapa bagi? Allah. Jadi kalau kita baik, ya Allah, bantu aku ya Allah, mudahkan perjalanan ya Allah. Kata Umi dah janji nak datang ke 9, ke 10, tiba-tiba masalah lah, traffic jam bagaimana. Tak kelang kabut. Tapi bila balik serahkan kepada Allah, ya Allah bantu aku ya Allah. Aku nak kena sampai pukul 10 ya Allah. Mudahkan urusan. Walau banyak mana traffic light tetap hijau. Sempat tak sampai? Mesti dapat rasakan. Tapi kita kalau kerja rumah lah, payah nak ikhlas. Yang ada penat, yang pandai letih. Akhirnya anak terus huru-hara. Apa sebab huru-hara? Anak tak hargai pun apa mak buat. Awak tahu tu macam mana mak penatnya? Ya Allah, masak untuk kamu, makan je atas meja tu je kot. Kita mengeluh, banyak mengeluh. Apa sebab? Sebab beribadah tanpa ilmu. Oleh itu sekali lagi, semua kerja yang kita buat niat kerana Allah, besar atau kecil, adalah ibadah. Okey. Alihkan kayu tepi jalan itu ibadah. Kalau tidak, masa kan ada diriwayatkan perempuan yang memang banyak dosa tapi bagi minum anjing saja. Macam mana Allah bagi hidayah kat dia? Allah bagi dia jumpa namanya taubat. Allah bagi jumpa dia untuk mengubah hidupnya. Bagi anjing je, tapi dia bagi dengan penuh rasa ihsan, rasa kesian. Kesian anjing ni lah, dahaga sangat. Dan dia mengambilnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengambil kira faktor orang lain. Tak ada kata nak tengok orang ke, nak cerita ke orang ke, nak WhatsApp ke apa ke dok. Okey, masa tu tak adalah WhatsAppnya. Okey. Bermakna dia turun ke sumur itu dengan susah payah pakai kasut dia tu, cedok air tu bagi ke anjing itu antara ibadah yang campak dia ke syurga. Bayangkan. Sebab setengah riwayat kata dia perempuan pelacur, perempuan yang banyak dosa. Tapi disebabkan amal ibadahnya itu dibuat semata-mata atas dasar kesian dan simpati pada binatang. Sebab itu tolong ambil kira, binatang itu makhluk simpati, kesian. Okay. Pada makhluk, maka Allah bangunkan dia kekuatan, Allah bagi dia jumpa namanya taubat. Okay. Disebabkan pahala ibadah yang dia buat, dia layak masuk, dimudahkan Allah untuk dia tambah ilmu hingga layak masuk syurga. Satu ibadah je, tapi Allah balasnya high class. Di situlah peranan hati. Jangan pernah penat ibadah. Letih weh, ya Allah. Dah minta doa, penat dah nak doa tapi tak dapat. Kau ingat doa tu pokok ke? Boleh ada buah jatuh apa kita kait? Nak balik lurus dengan Allah tu. Sebab Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Allah tak pernah lepas kita. Allah 24 jam dengan kita. Macam mana ada putus asa? Macam mana tak ada bergantung dengan Allah? Okey, minta maaf banyak. Saya terlupa jam sebab tak ada jam depan. 11.30. Ampun tuanku. Dengan waktu yang ada. Saya dia bagi sejam sebenarnya. Okey, jadi ada soalan setakat ini?
Ampun tuanku, kok ada orang yang ada hal. Sebab selalu ada jam kat depan. Ada soalan sangat ni. Jadi kalau tak faham tak apa itu ibadah, faham tak apa itu berkah. Boleh nampak? Kita bukan saja memburu nak buat baik, tetapi juga baik itu nak diterima Allah dan dijadikan sebahagian dari sebab kita dapat bimbingan dan tuntunan dari Allah. Boleh? Jadi tolonglah buat apa saja kebaikan yang baik. Diam itu baik daripada bercakap. Kalau bercakap melukakan. Bercakap itu ibadah kalau yang bercakap itu mendekatkan orang tu dengan Allah. Dapat beza tak? Nak kata ngumpat tak ngumpat dah. Kalau ngumpat memang dosa, sebab dia bercakap menjauhkan orang tu dengan Allah. Okey, jelas. Jadi sekali lagi kita bangun kekuatan. Pertama, tolong ingat umur kita tidak panjang dan kita sudah terlepas banyak waktu. Okey, banyak waktu. Jadi tolong jangan lepaskan lagi waktu-waktu yang tersisa. Itu yang pertama. Kedua, kita nak buat kerja, nak dapat hujungnya berkah. Hujungnya dapat balasan terbaik dari Allah. Dapat pertama kita dapat senang hati, dapat kita kekal ibadah, akhirnya dapat bahagia. Kalau tak bahagia tak payah buat, tak seronok tak payah buat. Okey, tak ikhlas tak payah bagi. Sebaik. Tak ada nasib baik tak baik, memang nasib baik semua, betul? Dan yang paling utama, amalan bukan hanya di sejadah, bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat solat, di ruang mana, tapi ibadah ada di mana-mana. Ada di mana bumi Allah, di situ ada ibadah dan di situ ada berkah. Boleh jelas setakat ini? Secara rumusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan yuwaffi'na ma wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi subhanak. Ya Allah yang Maha Dekat, ya Allah yang Maha Melihat, ya Allah yang Maha Baik, ya Allah yang Maha Lembut, ya Allah yang Maha Pengasih. Kami panjatkan kesyukuran kepadamu ya Allah, di pagi ini kami dipilih untuk berada di rumahmu ya Allah, berada dalam majlis ilmu ya Allah. Jadikan majlis ilmu ini membuat kami berkah umurnya ya Allah, berkah usahanya ya Allah, berkah rezekinya ya Allah, berkah kesehatannya ya Allah, berkah hubungan persahabatannya ya Allah, berkah ilmu yang kami dapat. Jadikanlah ilmu yang kami dapat hari ini menjadi yang kami lebih dekat denganmu ya Allah, lebih banyak melakukan kebaikan yang mempenuhi kerana Allah ya Allah, hanya mencari redha-Mu ya Allah. Jadi kami ya Allah diberi ruang yang sangat besar, sangat luas di akhir usia kami ini ya Allah, agar apa yang kami lakukan tidak terlepas daripada perhatian-Mu. Jauhkan kami daripada mengharapkan perhatian manusia, pujian manusia, sanjungan manusia. Jadikan umur yang kami tersisa ini umur yang paling berkah ya Allah, umur yang mendekatkan kami kepada-Mu, umur yang memberi kami rasa nikmat dan bahagia untuk menjadi hamba-Mu di dunia, dan ingin dijemput masuk bertemu dengan-Mu dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami keluarga yang berkah, rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, umur yang berkah, pekerjaan yang berkah, agar kami benar-benar dapat memungut sedikit daripada saham-saham untuk kami jadikan bekal bertemu dengan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa min